Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas dengan kerjasama Shell Malaysia terus memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang terpilih memasuki rantaian nilai Shell Malaysia. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar merangkap pengerusi tegas Datuk Lim Tan Saleh memberitahu kedua belah pihak boleh bekerjasama dalam memberi manfaat kepada rakyat Sarawak, khususnya dalam meningkatkan pembangunan keusahawanan dan mengembangkan syarikat pemula dan usahawan sosial di negeri ini. Jelasnya, melalui jurulatih perniagaan dan memberikan akses kepada ruang kerja bersama, usahawan yang disokong oleh program LifeWire telah mencapai banyak anugerah. Katanya lagi, beliau berbangga bahawa beberapa rakyat Sarawak melalui program Shell LifeWire ini telah diiktiraf secara global dan mampu bersaing di pasaran global. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Anugerah Shell LifeWire Sarawak 2021 di Kuching pada Isnin. Dalam program berkenaan, Datuk Lim menyampaikan anugerah kepada 5 usahawan terbaik melalui program pembangunan usahawan Shell LifeWire 2021 untuk menerima geran perniagaan sebanyak RM15,000 dan bimbingan perniagaan selama 12 bulan bagi membantu mereka bermula dan mengembangkan perniagaan. Antara 5 pemenang dalam program tersebut adalah seperti berikut. Seterusnya, laporan dari Dewan Rakyat, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HEP, terus menjalin jaringan kerjasama dengan agensi-agensi lain untuk menangani kes penipuan dalam talian dan media elektronik. Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kes penipuan dalam talian dan media elektronik sememangnya meningkat susulan penularan wabak COVID-19 yang memudayakan norma baharu urusan jual beli iaitu secara dalam talian. Berdasarkan statistik kementerian, sejumlah 24,011 aduan telah diterima dari tahun 2020 hingga 17 Februari 2022 ini, di mana kerugian sebanyak 21.7 juta ringgit telah direkodkan bagi penipuan secara dalam talian dan media elektronik. Beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Isnin. Jelasnya lagi, bagi membancuas kegiatan manipulasi oleh peniaga yang tidak beretika, pihak kementerian sedang bekerjasama dengan pihak-pihak seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta syarikat-syarikat telekomunikasi dan pengendali tapak pasar dalam talian. Di Kabinet HB juga sedang dalam proses menguatkuasakan perundangan transaksi dalam talian menerusi penglibatan Multimedia Development Corporation, pengendali tapak pasar dalam talian, online marketplace, dan pemain industri berkaitan tindakan penguatkuasaan secara lebih bersepadu selaras dengan Plan Hala Tuju Strategik E-Dagang. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander berharap kerajaan terus memberi peruntukan untuk memperkasakan lagi kemahiran pegawai-pegawai penguat kuasa KPDN-HEP supaya setaraf dengan pembangunan teknologi masa kini. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander memberitahu rang Undang-Undang RUU Kawalan Bekalan Pindaan 2021 akan dibentang pada mesyuarat Dewan Rakyat kali ini bagi memperluas dan menambah baik skop penguatkuasaan yang sedia ada. Jelas beliau, pindaan berkenaan merangkumi pindaan kepada Seksyen 10 serta pengenalan 3 Seksyen baharu iaitu Seksyen 12A, Seksyen 12B serta Seksyen 25A. Pindaan Seksyen 10 bagi memperluaskan kuasa tangkapan kepada pegawai bekalan untuk menangkap tanpa waran ke atas orang yang dipercayai dengan munasabah telah melakukan atau cuba untuk melakukan kesalahan di bawah akta ini. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat di Dewan Rakyat pada Isnin. Terdahulu, Datuk Robert bertanya mengenai usaha KPDN-HEP untuk meminda serta mengemaskini undang-undang yang sedia ada supaya relevan dengan cabaran semasa. Tambahnya, pengenalan Seksyen 12A akan memberi kuasa kepada pegawai bekalan untuk menjual barang kawalan disita yang bersifat mudah rosak, mudah terbakar atau melibatkan penjagaan yang memerlukan kos tinggi. Dan pengenalan Seksyen 12B iaitu bagi mengecualikan tuntutan terhadap kerajaan oleh mana-mana pihak berkenaan dengan barang-barang yang disita itu.
melainkan jika penyitaan itu dibuat tanpa sebab yang munasabah dan Katanya lagi, Seksyen 25A pula diperkenalkan bagi mewujudkan peruntukan mengenai persempelan dalam menjalankan pemeriksaan ke atas barang kawalan yang disita. Beliau menambah kesemua pindahan ini akan membolehkan urusan penguatkuasaan siasatan serta pendakwaan berkaitan barangan kawalan dijalankan dengan lebih efektif. Di Miri pula, penganjuran Jeraya Wara Sahabat Astronomi Anjuran Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak mampu melahirkan para pelajar yang menguasai subjek berkaitan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, ini sejajar dengan kehendak dan hasrat Kerajaan Sarawak yang mahukan pelajar-pelajar di Sarawak mengambil jurusan sains menjelang 2030. Ujarnya, salah satu objektif Kerajaan Sarawak melalui Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030, PCDA 2030, adalah untuk menyasarkan sebanyak 45% pelajar sekolah menengah yang mengambil jurusan sains menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam merasmikan program Jeraya Wara Sahabat Astronomi 2022 di Bintang Mega Mall Miri. Sehingga kini ia telah menarik minat seramai 6,000 pengunjung dalam mendapatkan pengetahuan tentang ilmu sains dan astronomi. Di Marudi, peranan wanita hari ini sangat penting bukan sahaja dalam institusi kekeluargaan tetapi juga dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, ini dapat dilihat apabila semakin ramai kaum wanita berkecimpung dalam perniagaan dan berjaya. Jelas beliau, perubahan ini perlu dilakukan dan wanita perlu mengambil setiap peluang yang ada termasuk menggunakan media sosial dalam menjana pendapatan harian. Berucap dalam Majlis Penutupan Program Peransang Penemu Anjuran Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Pampang Marudi di Dewan Suara Marudi, Datuk Gerawat menegaskan pemasaran hasil kraftangan menggunakan media sosial telah mendapat sambutan menggalakkan bukan sahaja dalam negeri tetapi juga luar negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi itu menambah, golongan wanita juga boleh mendapatkan bantuan daripada Kerajaan Sarawak menerusi pelbagai inisiatif yang diperkenalkan bagi memperkembangkan lagi sektor perniagaan yang diceburi. Pada majlis itu juga, Datuk Gerawat telah mengumumkan bantuan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM15,000 kepada SIDS Cawangan Marudi. Sementara itu di Lawas, sebanyak 6 syarikat perniagaan telah menyertai jualan keluarga Malaysia. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Henry Sum Agong berkata, orang ramai khususnya penduduk di daerah Lawas perlu merebut peluang itu dengan membeli barangan keperluan harian dengan harga lebih murah. Berucap semasa merasmikan jualan keluarga Malaysia di Dewan Gelanggang Terusan, beliau yang juga ahli Parlimen Lawas memberitahu ini merupakan kali ketiga jualan keluarga Malaysia diadakan di Lawas dan sambutannya sangat menggalakkan. Antara syarikat yang ambil bahagian dalam jualan keluarga Malaysia itu ialah Hui Huang Cold Storage, 88 Cold Storage, Ming Ho Distribution and Trading, Red City, Syarikat Jaya Abdi dan Ikan Segar. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.